Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan sambung hari ini perbincangan jawapan buku Kuangka muka surat 65 dan 66. Saya sudah minta awak buat, saya sudah awak hantar kepada saya, tapi ada juga pelajar yang masih belum buat. Saya harap sudah dibuat ya sebelum perbincangan kita supaya perbincangan ini menjadi lebih bermakna. Baik, kita sambung Baik, kita mulakan perbincangan kita soalan di muka surat 65 buku Kuangka. Jadi dalam soalan itu awak diberi pernyataan. Jadi pernyataan berbunyi, Kesultanan Johor Riau telah melakukan pelbagai langkah untuk menguruskan pelabuhannya sehingga menjadi sebuah pelabuhan entrepot. Okay? Jadi daripada soalan ini, daripada pernyataan ini, anda dikehendaki mengisi huraian dan tujuan dilakukan setiap faktor itu. Okay? Jadi pengurusan pelabuhan yang pertama, menyediakan kemudahan di pelabuhan. Baik, untuk soalan ini awak boleh dapat jawapannya daripada buku teks, buku surat 106 dan 107. Okay? Saya ulang balik buku teks buku surat 106 dan 107. Jadi semua petikan buku teks yang saya sertakan di setiap slide saya bagi soalan ini adalah daripada buku surat 106 dan 107. Baik, kita tengok yang pertama, kemudahan pelabuhan. Okey, kemudahan pelabuhan. Dia kata kat situ nombor 1, okey, nombor 1 dia kata menyediakan kemudahan di pelabuhan. Ini pernyataan dia. Jadi daripada buku teks, awak tengok di bawah ini, daripada buku teks nombor 1, kemudahan pelabuhan. Inilah dia. Jadi jawapannya awak kena ambil daripada faktor yang ini. Baik. Jadi soalan nombor 1 ini, soalan A, awak kena jawab soalan A, soalan B, soalan C. Okey, awak kena jawab. Okay, sekarang awak tengok, adakah jawapan awak dan jawapan saya sama? Okey, untuk soalan A, dia berikan tujuan. Okey, dia berikan tujuan. Menyimpan barangan untuk mengelakkan, okey, menyimpan barangan untuk mengelakkan berlakunya kebakaran. Kita nak elakkan berlaku kebakaran. Okey. Jawapan tu daripada mana? Jawapan tu daripada buku teks. Okey, tengok daripada buku teks ini. Nombor 1 ini buku teks kemudahan pelabuhan. Titik yang pertama. Menyediakan gudang bawah tanah. Okey, tengok situ Menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan bagi mengelakkan daripada kebakaran. Okey? Jadi jawapannya untuk tujuan menyimpan barangan untuk mengelakkan berlakunya kebakaran, huraiannya ialah menyediakan gudang bawah tanah. Okey, daripada buku teks menyediakan gudang bawah tanah. Jadi kalau awak tulis menyediakan kemudahan gudang bawah tanah ke, awak tulis menyediakan gudang bawah tanah ke, betul lah. Okey, betul. Okey, jadi tolong bracket dan tick. Okey? Okey, tengok huraian. Okey, huraian. Sekarang huraian menyediakan pegawai terlatih. Itu huraian dia. Menyediakan pegawai terlatih. Jadi apa tujuan menyediakan pegawai terlatih? Okay, kembali kepada petikan buku teks. Apa tujuan dia? Okey, jadi titik yang kedua, menyediakan pegawai terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan. Inilah dia jawapan daripada buku teks. Okey, jadi jawapannya ialah apa tujuan menjadikan pegawai terlatih? Mengendalikan urusan perdagangan. Okey, jadi daripada buku teks mengendalikan urusan perdagangan. Itulah jawapan dia, titik yang kedua. Okey, kalau jawapan awak betul, bracket dan tick. Okey, soalan yang ketiga seterusnya.
tujuan dilakukan? Okey, diberikan tujuan memudahkan pedagang mendapatkan barang yang diingini. Okey? Okey, macam mana cara untuk memudahkan pedagang mendapatkan barang yang diingini? Awak tengok daripada petikan buku teks, titik yang ketiga. Okey, titik yang ketiga, membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan rempah ratus. Okey, jadi di sini dia kata membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang. Contoh diberi lada hitam dan rempah ratus. Jadi huraiannya ialah menyediakan pelbagai barangan. Itulah dia. Okey. Jadi kalau awak nak tulis menyediakan lada hitam dan rempah ratus pun boleh. Benda yang samalah. Maknanya pelbagai barang disediakan. Okey, di pelabuhan. Okey. Jadi kalau jawapan awak betul, tolong tik. Kalau salah, tolong buat pembetulan. Baik, sekarang kita akan sambung pengurusan pelabuhan yang kedua, urusan jual beli. Baik, sebelum saya sambung, saya nak semua orang screenshot slide ini. Screenshot slide ini untuk awak hantar kepada saya sebagai bukti kehadiran. Okey, awak akan screenshot dua. Ini yang pertama. Okey. Baik, kita sambung sekarang anak-anak. Pengurusan pelabuhan, urusan jual beli. Okey, yang kedua urusan jual beli. Okey, urusan jual beli. Baik, tengok kepada huraian. Okey, soalan ini bagi soalan faktor kedua urusan jual beli, huraian diberikan, awak perlu berikan tujuan. Okey, tengok huraian pertama. Berlaku secara tukar barang dan menggunakan mata wang. Ini yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan mata wang emas, perak dan timah. Okey, jadi bagi kedua-dua huraian ini, apakah tujuannya? Okey, sekarang kita kembali kepada buku teks. Okey, di bawah ini buku teks urusan jual beli. Okey, daripada buku teks itu urusan jual beli. Sekarang kita nak tengok. Tengok titik yang pertama, perdagangan dijalankan secara tukar barang dan menggunakan mata wang. Okey. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah I memperkenalkan mata wang emas, dikenali sebagai emas. Mata wang perak dikenali sebagai kupang. Mata wang timah dikenali sebagai katun. Okey. Jadi sekarang ini soalan bertanya, apakah tujuan? Okey, apakah tujuan titik kedua, titik pertama dan titik kedua ini dilakukan semasa Kesultanan Johor Riau? Okey, faktor yang pertama dan kedua, huraian pertama yang kedua ini. Apakah tujuannya? Okey, sekarang tengok tujuan. Tujuannya adalah untuk memudahkan urusan jual beli. Itu tujuan dilakukan. Okey. Kalau jawapan awak betul, tolong bracket dan tik. Okey. Jadi tukar barang menggunakan mata wang, memperkenalkan mata wang, tujuannya adalah memudahkan jual beli. Okey, tengok huraian yang kedua. Melantik Syah Bandar di pelabuhan. Apa tujuan melantik Syah Bandar di pelabuhan? Okey. Tengok kepada potongan buku teks. Okey. Di bawah ini titik yang ketiga. Apa tujuan adanya Syah Bandar dilantik? Okey. Jadi kat situ dia kata Syah Bandar merupakan pembesar yang bertanggungjawab mengurus sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. Cukai pelabuhan dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. Okey. Syah Bandar juga menetapkan ukuran. Okey, pertama, kemudian berat timbangan barang. Okey. Jadi kat sini tujuan dilakukan, maknanya tujuan melantik Syah Bandar di sini yang pertama untuk menguruskan sistem berjual beli. Ini faktor yang pertama. Yang kedua adalah mengutip cukai di pelabuhan. Okey, itu tujuannya. Jadi awak boleh dapat daripada buku teks di bawah. Okey. Baik, yang ketiga, melaksanakan sistem naungan. Okey. Pengurusan pelabuhan yang ketiga adalah melaksanakan sistem naungan. Baik, kenapa sistem naungan dilaksanakan?
Okey, tengok kepada soalan. Huraian telah diberi. Di bawah melaksanakan sistem naungan, huraiannya ialah melantik bendahara, Temenggung, Laksmana dan Raja Indra Bongso. Sekarang soalan minta awak tulis apakah tujuan dan soalan mahu dua tujuan. Tujuan A, tujuan B. Dua tujuan. Baik, sekarang kita lihat balik kepada keratan buku teks. Okey. Sistem naungan. Pedagang luar dan pedagang tempatan mendapat naungan daripada siapa? Daripada bendahara, Temenggung, Laksamana dan Raja Indra Bongso. Okey, Raja Indra Bongso. Baik, sebahagian hasil keuntungan diberi kepada pihak yang memberi naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Okey, sekarang kita nak tengok titik yang ketiga. Okey, titik yang ketiga ni yang penting ni. Okey. Tengok titik ni tiga. Melalui sistem ini, pedagang mudah mendapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Okey? Jadi yang pertama dia kata pedagang mudah mendapat surat kebenaran daripada Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, pedagang mudah mendapat pedagang mudah berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Okey? Jadi balik kepada soalan, tujuan dilakukan yang pertama memudahkan pedagang mendapat surat kebenaran daripada Belanda. Ini yang pertama, awak bracket dan tick. Yang kedua, memudahkan pedagang berlayar di Selat Melaka tanpa gangguan. Okey? Baik anak-anak, sekarang ini kalaulah ayat awak dengan ayat saya berbeza tapi maksudnya sama, maknanya betul lah, faham tak? Okey? Sebab saya tengok ada pelajar yang jawapan dia sama maksud dengan saya, cuma ayat berbeza sikit, dia correction tape, dia tukar jadi sama dengan ayat dengan saya. Tak payah. Okey? Kalau maksud sama, betul. Faham? Okey? Kecuali memang salah tu awak betulkan lah. Okey? Baik, kita sambung yang keempat, peranan orang laut. Okey, nombor 4, peranan orang laut. Baik, apakah peranan orang laut dalam pengurusan pelabuhan Kesultanan Johor Riau? Okey, soalan minta awak berikan huraian. Tujuan diberikan dalam soalan. Tujuan dia ialah menjamin keselamatan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita kembali kepada keratan buku teks di bawah nombor 4, peranan orang laut. Okey, saya nak awak lihat titik yang kedua dahulu. Orang laut juga terlibat mengawal keselamatan. Okey, orang laut terlibat mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. Okey, itu tujuan dia. Sekarang soalan nak awak berikan huraian. Okey, huraian macam manakah orang laut ini berperanan di sini? Okey, tengok huraian. Okey, jadi kita tengok titik yang pertama daripada keratan buku teks. Orang laut ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka. Okey, jadi itulah huraian tentang peranan orang laut. Okey, jadi jawapan ini semua sekali, titik yang pertama ni semua sekali, awak ambil, awak tulis dekat sini. Okey, itulah dia huraian dia. Okey, awak nak tulis ayat macam saya pun boleh. Okey, nak tulis ayat macam saya pun boleh. Ataupun awak nak tulis ayat daripada buku teks ni pun boleh. Orang laut ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan sampailah ayat terakhir Selat Melaka ini samalah. Okey, faham? Sama. Maknanya jawapan saya ini pun betul. Awak copy paste daripada buku teks macam ni pun betul. Faham? Okey, copy exactly daripada buku teks pun betul. Okey? Jadi kalau jawapan kita sama, walaupun ayat berbeza, tak payah correction tape, awak terus bracket dan tick. Okey? Mana betul lah tu? Baik, yang terakhir sekali untuk pengurusan pelabuhan ialah nombor 5 menyediakan kemudahan membaiki kapal dan membina kapal. Okey, menyediakan kemudahan membaiki dan membina kapal. Okey, huraian. Orang laut membina kapal pesisir pantai seperti apa? Apa contohnya? Kita tengok nanti. Kemudian tujuan telah diberikan memajukan Kesultanan Johor
Riau. Itu tujuan dia. Baik, kita tengok keratan buku teks di bawah. Nombor 5, kemudahan membaiki dan membina kapal. Okey, kemudahan membaiki dan membina kapal. Okey. Titik yang pertama, pelabuhan di Johor juga mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal bersaiz kecil. Kecil Alright. Sekarang tengok titik kedua. Orang laut mahir dalam pembinaan kapal. Okey, jadi ini kemahiran orang laut. Mahir membina kapal. Okey, sekarang kita tengok. Seterusnya, mereka membuat kapal pesisir pantai seperti, okey, apa contoh kapal pesisir pantai yang mahir dibina oleh orang laut? Yang pertama, kolek. Yang kedua, banting. Yang ketiga, penjajab. Yang keempat, balok. Dan yang kelima, pencalang. Kemahiran ini telah membantu memajukan Kesultanan Johor Riau. Okey. Jadi, daripada jawapan ini, awak ambil semua yang saya dah highlight kuning ni, awak tulislah di atas ini. Okey? A sampai E. Okey? Jadi, kalau awak tengok di bawah ni ada gambar. Okey, gambar kat sini. Ini adalah replika banting. Inilah gambar banting. Okey, yang dibina oleh orang laut. Okey? Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 66, buku Conquer. Perbandingan karya agung Kesultanan Johor Riau. Jadi ada dua karya agung. Kita akan bincang karya agung yang pertama, yang ini adalah namanya ialah Sulalatus Salatin. Okay, Sulalatus Salatin. Okey, kita tengok yang pertama, siapakah pengarang Sulalatus Salatin? Okey. Kita tengok keratan buku teks di bawah. Okey. Keratan buku teks di bawah. Sulalatus Salatin ini, apa maksud dia? Bermaksud salah silah raja atau peraturan segala raja-raja. Itu maksud dia. Jadi kalaulah soalan ini keluar objektif, keluar soalan objektif, tanya apa maksud Sulalatus Salatin, janganlah tak tahu. Okey. Sekarang titik yang kedua. Bermula pada titik kedua ini, kita akan mula mendapat jawapan. Okey, untuk soalan di atas. Okey. Pengarang Sulalatus Salatin siapa? Namanya ialah Tun Sri Lanang. Okey, Tun Sri Lanang. Ambil jawapan ini, awak tulislah di atas. Okey, tulis di atas ni, Tun Sri Lanang. Okey, kemudian bilakah Sulalatus Salatin ini ditulis? Pada tahun 1612. Tulislah dekat B pula 1612. Okey, C. Apakah kandungan yang ada dalam Sulalatus Salatin? Okey, sekarang kita tengok kepada titik ketiga. Okey, tengok titik yang ketiga. Kandungannya menceritakan, okey, cerita apa? Yang pertama, asal-usul keturunan Raja Melaka. Ini jawapan yang pertama, A. Okey. Kemudian, apa lagi ada dalam Sulalatus Salatin? Adat istiadat kerajaan. Okey. Kerajaan ni apa? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lah. Sebab asalnya daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dan E, sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi Johor Riau ini asalnya daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah belajar hari tu. Okey, itu kandungan. Okey, itu kandungan. Sekarang kita tengok yang terakhir sekali, persamaan. Okey, apa persamaan di antara Sulalatus Salatin dengan satu lagi karya agung yang kita akan bincang selepas ni? Okey, jadi kalau siapa tak dapat jawapan dia, tolong saya jawapan saya. Kedua-dua karya agung ini diiktiraf oleh UNESCO dalam daftar ingatan dunia sebagai hasil kesusastraan klasik dan epik Melayu tradisional. Okey, jadi itulah persamaan antara kedua-dua karya agung itu. Baik, jika jawapan awak betul seperti biasa, braket dan tik. Okey, braket dan tik. Buatlah semua sekali. Okey? Buat semua, jangan buat satu sahaja. Semua sekali. Alright, kita sambung lagi. Baik, karya agung kedua ialah Hikayat Hang Tuah. Okey, ini yang kedua. Okey, Hikayat
Hang Tuah. Tadi Sulalatus Salatin, ini Hikayat Hang Tuah. Alright. Jadi siapakah pengarangnya? Kita lihat kepada buku teks, keratan buku teks. Kita tengok dulu Hikayat Hang Tuah. Sejarawan menyatakan bahawa naskah ini dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Jadi pengarangnya siapa? Pengarang dari Johor. Tidak dinyatakan nama tapi diketahui adalah pengarang dari Johor. Okey. Bilakah dihasilkan? Tahun 1641. Alright. Tengok titik yang kedua. Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentas sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekarang titik yang ketiga penting. Okey, apakah kandungan Hikayat Hang Tuah? Kandungannya berkaitan dengan ketaatan. Okey, ketaatan siapa? Ketaatan Hang Tuah kepada raja-raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan Hang Tuah. Okey, kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Jadi ayat yang pertama dia berubah. Perkataan pertama bukan ayat. Perkataan pertama dia berubah. Yang belakang sama. Yang pertama jawapan dia untuk C. Ketaatan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Ayat yang kedua, perkataan pertama pula kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang ketiga. Okey, yang ketiga, apa lagi boleh tulis? Soalan minta dua je saya rasa. Soalan minta dua. Soalan minta dua. Tapi saya saja tambah satu lagi. Apa lagi isi yang ada? Awak tengok dekat bawah ni. Okey, nampak kat bawah ni. Salinan, naskah, hikayat Hang Tuah menceritakan apa? Okey, apa lagi ada dekat dalam buku ni selain cerita pasal kehebatan ketaatan kesetiaan. Dalam buku ni juga menceritakan kehebatan Hang Tuah bertarung. Okey, kehebatan Hang Tuah bertarung. Okey, jadi kehebatan Hang Tuah bertarung juga adalah salah satu cerita ataupun kandungan dalam Hikayat Hang Tuah. Okey, kalau awak ada tiga jawapan ni, maknanya semuanya betul lah, tu baguslah. Okey, siapa yang ada dua jawapan pun bagus. Siapa ada tiga lagi hebat. Alright. Okey, sekarang persamaan di antara Hikayat Hang Tuah dengan Sulalatus Salatin. Samalah, okey. Sama. Sama. Diiktiraf oleh UNESCO dalam Daftar Ingatan Dunia sebagai hasil kesusastraan klasik dan epik Melayu tradisional. Okey. Jadi kalau jawapan awak betul macam biasa, bracket, tick kesemuanya. Okey. Macam tu je lah. Alright. Baik, soalan terakhir, awak diminta melengkapkan latar belakang Tun Sri Lanang. Awak boleh dapat daripada buku teks, ya. Ini adalah keratan buku teks yang saya dapatkan daripada muka surat 109 buku teks. Okay. Dan jawapan awak pun dapat di situlah, Baik, siapakah nama sebenar Tun Sri Lanang? Nama sebenarnya, awak boleh tengok daripada buku teks. Nama sebenar dia ialah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Okey, Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Okey, itu nama sebenar dia lah. Okey, tarikh dan tempat lahir, dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi pada tahun 1565. Okey, jadi dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi Johor pada tahun 1565. Baik, kalau ayat awak lain pada saya, tapi maksud sama, betul. Okey, jangan correction tape. Baik, apakah jawatan yang disandang oleh beliau? Okey, tengok titik yang ketiga. Yang pertama, menjadi Bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Okey, anak-anak, saya tengok yang hantar jawapan kepada saya, jawapan ramai yang tulis jawapan yang tak penuh. Dia tulis Bendahara Johor sahaja. Anakku, dengar nasihat saya. Banyak sekali dah saya sebut dalam kelas. Tolong tulis jawapan yang lengkap. Sebab pemerintah Johor bukan hanya Sultan Alauddin Riayat Shah II sahaja.
Bukan Sultan Alauddin Rayyan Shah satu sahaja, ada banyak Jadi awak kena tulis pada zaman siapakah dia menjadi bendahara Johor. Jadi jawapan penuhnya ialah menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Rayyan Shah II. Okey, mesti tulis 2 sebab kita ada juga Sultan Alauddin Rayyan Shah 1. Jangan silap. Okey, jadi itulah jawatan yang pertama. Okey, jawatan yang pertama dia. Okey, jawatan apa lagi yang dia pernah sandang? Okey, tengok titik yang terakhir. Dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh. Okey, penasihat Sultan Iskandar Muda di Aceh. Okey, apa lagi yang beliau pernah sandang? Menjadi Raja Uli Balang di Samarlangga. Okey, menjadi Raja Uli Balang di Samarlangga. Okey, apakah karya agung yang pernah beliau hasilkan? Ini kena tahulah. Awal tadi kita sebut menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin. Okey, jadi Sulalatus Salatin lah jawapan dia. Siapa yang perintahkan sebenarnya? Yang memerintahkan ialah Raja Abdullah Adinda Sultan Alauddin Rayyan Shah II. Baik anakku, saya kata kena hantar 2 screenshot. Tolong screenshot sekarang. Ini screenshot yang kedua yang saya nak awak screenshot. Okey? Tadi yang pertama, ini screenshot yang kedua. Jadi tolong hantar kedua-dua screenshot kepada saya sebagai bukti awak hadir kelas saya. Baik, terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.